والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسير ولا تؤسر، رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam ukhwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi menerima jemputan kita pada pagi ini bagi memimpin kita dalam bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya syarah kitab Hikam Jawi. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang telah pun mengimarahkan kuliah pada pagi ini. Alhamdulillah kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana masih mengizinkan kita berada di halaqah ilmu pada pagi yang bahagia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah subuh kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab. Kita terus mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menganugerahkan penawar kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan disembuhkan dengan rahmat-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk Syahbuddin Muhammad Nur, Zaid bin Ahmad, Daduri bin Tumin, Halimah binti Datuk Kudus, Faizul Anwar bin Hamdan, Nuqman Al-Muqarin bin Syahrul Nizam, Zara Safia Zaharuddin, Siti Nazira Abdul Aziz, Faridah Yahya, Muhammad Kausar bin Imran Hazimin, Muhammad Nufal bin Muhammad Kamal, Nur Helmi alias Nur Idwan Radwan, Elin Nuar Sumaya binti Elin Aminin, Ashifa Medina binti Muhammad Farid, Muhammad Hakim bin Harul Nizam, Siti Assa binti Sa'ad, Nurhana binti Muhammad Sa'id, Nur Huwaina Insyirah binti Muhammad Hilmi Faiz, Nur Anis Hayati Muhammad Din, Yaakob bin Saleh, Marisa Mardiah binti Luqman Hakim, Madrasali bin Bulat, Nur Adibah binti Abdullah, Nurimah binti Miur Aziz, Ismail Abu Nuh, Fatimah Ali, Idin Riz Muhammad Ashrafi, Kamar Yahjib, Hasya Adawiyah binti Adi Putra, Adam Husaini bin Syamir Husaini, Nazura bin Zulkifli, Muhammad Hasanul Hadi bin Abdul Samad, Datuk Setia Haji Muhammad Samid bin Haji Abdul Aziz, Muhammad Nur bin Yub, Fauziah bin Yusuf,
Siti Aisyah Marwiyah Ahmad, Rohaida Arifin, Syahrizal Samsudin, Muhammad Azri bin Khairul Anwar, Nihayan Azri bin Syahrizal, Rohani bin Cikmat, Siti Nur Afikah binti Nur Hanizah, Azim Muhaimin bin Harith, Zulkifli bin Ja'far, Fatimah Rohada binti Dahlan, Halimah binti Qatar, Sufa Solihah binti Abdullah Umar, Salamah binti Jan Muhammad, Kamariyah binti Hamzah, Umairah binti Kamrul Zaman, Wan Abdul Kadim Wan Dilah, Sabana binti Nurdin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanafiah, Fadilah binti Zakaria, Muhammad Hisham, Nuraya Ismail, Asga Putra bin Muhammad Ghazali, Ahmad Fauzi bin Ismail, Muhammad Nazri bin Ismail, Saiful Azizi bin Muhammad Hassan, Normah binti Taib, Zawiyah binti Ja'far, Faridah binti Kasmadi, Kamarul Arifin bin Isdris, bin Had Fadil bin Kasmadi, Rubiah binti Kasmadi, Muhammad Nisfu bin Usman. Kita doakan kepada semua yang tersenarai dan juga kepada para jemaah yang hadir juga sekiranya diuji dengan kesihatan yang kurang mengizinkan. Mudah-mudahan dengan berkat berada di halaqah ilmu, Allah mudahkan segalanya dan diberikan syifa yang sempurna. Dan pada pagi ini juga kita ambil kesempatan untuk pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan percubaan. Hari ini anak peserta jemaah kita Farah Kamilia binti Zainuddin dan seluruh pelajar, mungkin ada anak, cucu dan keluarga kita yang mengambil ujian. Mudah-mudahan Allah permudahkan dan dapat menjawab soalan dengan tenang dan berjaya mencapai kejayaan yang cemerlang. Dan seperti biasa, sana khilwah kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan beroleh keberkatan usia, bertambah umur, bertambah sempurna iman dan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin kita bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya syarah kitab Hikam Jawi. Dengan segala sukacita, saya serahkan kuliah kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada upaya, tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam sejahtera dari Paris gambarnya. Belum habis cakap lagi. Salam sejahtera dari Paris gambarnya. Gambarnya saja. Belum habis cakap lagi. Mudah-mudahan didoakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Allah berkati rezekinya. Allah cerahkan matanya. Mata cerah ni harap-harap ni. Ya Allah. Janganlah tergalip-galip mata. Ya Allah Rabbi. Ingatkan kita nak baca Yasin. Rupanya Yasin baca dia. Masya Allah. Baik, kita syukur kepada Allah. Hari ini Allah perkenan. Saya bila tengok sekali lagi nama-nama yang disebutkan. Apalah keadaan mereka. Bagaimana agaknya situasi yang terkini. Kita tidak tahu secara terperinci walaupun mungkin sebahagian daripada mereka tu beritanya sampai kepada kita. Namun hakikatnya keadaan mereka adalah urusan Allah. Allah yang maha mengetahui akan keadaan sebenar diri mereka. Jadi kita ni ikhlaskan hati kita mendoakan sungguh-sungguh. Mendoakan ni bukan hanya pada lisan kita. Mendoakan ni bukan kerana apa?
semata-mata majlis yang disusun ini, tapi kita dalam lubuk hati kita yang paling dalam sekali, ya Allah, sembuhkanlah mereka, ya Allah, afiatkanlah mereka, ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan kesungguhan kami, ya Allah. Mudah-mudahan kau kabulkan, insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah kita akan sama-sama bacakan surah Yasin seperti mana biasa. Namun setiap kali pembacaan kita insya-Allah akan memberikan sesuatu yang berbeza, pertambahan manfaat, pertambahan dan peningkatan khusyuk, pada masa yang sama peningkatan dari segi kualiti sebutan, bacaan, penghayatan, dan juga kita mendapat faedah yang bertambah-tambah, melimpah ruah insya-Allah. Dan pada masa yang sama kita nak dalami lagi, menelusuri kitab Al-Hikam, yang mana tidaklah keseluruhan ini dalam kitab ini kita mampu mencakupi, merangkumi untuk syumul keseluruhannya. Namun ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh, sesuatu yang tidak dapat digarap sepenuhnya, maka janganlah kita tinggalkan sepenuhnya. Semaksimum mungkin kita pelajari dan kita ambil faedah, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا حاجاتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم تقبل دعاءنا الحمد لله الحمد لله salam ceria salam gembira mudah-mudahan Alhamdulillah, ceria, ceria, sehat ceria. sehat walafiat. Ya, sehat. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Meriahlah pagi ni. Minum kopi, makan ubi, cicah roti. Cicah roti? Roti cicah. Ada teh tarik, ada yang minum air teh, ada minum air putih. Masya Allah. Baik, baik, baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, afiat, gembira, semangat. Mudah-mudahan insya Allah. Alhamdulillah. Siapa-siapa yang hari ini ada urusan ke pasar, mudah-mudahan dapat beli barang-barang yang diinginkan. Siapa yang ada urusan hospital, check up, pembedahan kecil, pembedahan besar, pembedahan ataupun ada apa-apa nak ambil. Ada orang ambil rutin, obat cukup sebulan nak kena ambil, cukup 3 bulan. Yang ada buat check up, pemeriksaan. Semoga urusan pemulihan, rawatan, pembedahan berjalan dengan lancar dan sempurna mencapai matlamat. Ada yang menyambut mungkin hari ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan umurnya berkah. Syukurlah kita dengan pengurangan umur. Pertambahan umur dari segi nombornya. Pengurangan umur dari segi baki yang tertinggal. Jadi kita syukur pada Allah. Allah beri kesempatan. Banyak-banyak syukur. Bila kita makin syukur, makin sebut banyak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu maka sebutkanlah ia. Saya syukur kepada Allah. Allah berikan kelapangan rezeki. Saya syukur kepada Allah sampai hari ini ada makan yang untuk dimasukkan ke mulut, dikunyah, ditelan, dihadam, dimanfaatkan, dijadikan tenaga oleh Allah. Fahadith, ceritakan, sebutkan. Ya Allah, banyaknya nikmat yang kau beri kepada aku, ya Allah. Kau beri otak yang waras. Kau beri tenaga tangan. Kau berikan sendi-sendi yang elok sehingga dapat mengikuti majlis ilmu pada pagi ini. Ya Allah, Engkau beri rahang yang sihat, Engkau beri lidah yang baik, Engkau beri gigi yang sempurna untuk kami dapat baca wahyu ayat Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu maka sebutkanlah ia. Hadith,
nyatakanlah dia, serlahkanlah dia, ungkapkanlah ia. Jadi saya mengajak ni sebut-sebut nikmat ni pada pagi hari ni bukan saja-saja untuk sebut. Bukan kerana apa, tapi kerana memang niatnya nak menjalankan perintah Allah tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Begitulah. Jadi setiap satu perbuatan kita, kalau kita tahu dasarnya apa, sebabnya apa, kenapa kita buat, bagaimana untuk dibuat, apa tujuan kita buat, mudah-mudahan dengan cara sebegitu kita sebut sebagai terpandulah, ataupun apa, ada panduannya, ada cara dia, ada pendekatannya, ada kaedahnya. Dan semoga lepas daripada itu kita doa mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana hari ini kita akan sambung cerita kita di dalam kitab Al-Hikam ni. Muka suratnya kalau tak silap saya 10. Tajuknya serahkan tadbir kepada Allah. Tadbir ni apa? Kita nak faham dulu ni. Tadbir ni maknanya penyusunan, pengurusan. Menyusun, susunan ataupun kita sebut susunan, pengurusan, aturan, tadbir lah. Kita ni, ni sebelum cerita masuk dia ni, kita ni boleh berusaha. Boleh berusaha. Luaran kita ni. Tapi jangan ada perasaan bahawa tadbir urus, susunan perbuatan kita ni, kita rasa kita yang menguasainya. Jangan sampai ada rasa gitu. Jadi kita serahkan tadbir. Jadi Allah tadbir kita pagi ni macam mana? Kita tak tahu. Tapi kenapa kita pergi ke hospital? Kerana itu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk kita melaksanakan kewajipan kita. Contohnya menjaga kesihatan, menjaga nyawa. Tapi dalam hati kita, ini cerita hati pula. Tadi luaran kita bergerak. Start kereta, siap-siap, mandi-mandi, pakai pakaian, bawa keperluan, bawa beg. Jangan lupa report kad laporan kesihatan, semua itulah. Kita dah buat ni semua. Tapi dalam hati kita, kita ada satu keyakinan bahawa apa sahaja tadbir untuk kita, apa sahaja tadbir untuk kita, susunan untuk kita, aturan untuk kita, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati kita, dalam hati kita. Luaran kita bergerak ni. Kita bergerak, kita bangun, lepas tu kita pergi angkat beg, kita ambil kunci. Ni saya kena cerita gambaran dulu sebab nanti bila masuk perenggan pertama, perenggan kedua ni ada cerita dia. Lepas tu kalau siapa yang pagi ni dia ada pergi kerja, walaupun kita bangun hari ni pergi kerja, kita pergi buka kedai, siapa yang ada perusahaan, dia buka kedai dan sebagainya, maka zahirnya kita memang bergerak ni. Kita bergerak ni, berusaha, pergi buka kedai, pergi kerja, masuk pejabat, punch card, ada yang pergi pasar, pergi apa, buat kerja ni. Tetapi dalam hati kita, kita meyakini dan berpegang bahawa segala tadbir, segala susunan, segala penentuan, segala aturan-aturan, maknanya pengaturan yang ada ni, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Jadi, janganlah kita berbuat sesuatu tu dengan merasakan bahawa sebenarnya semua yang berlaku ni adalah kekuasaan aku. Jangan sampai ada macam tu. Kalau macam tu maknanya tak bagus lah. Tak bagus lah. Sebab dia rasa macam dia yang berkuasa menyusun semua benda. Dengan sebab dia buat penyusunan tu menjadi dan baik, lalu dia bongkak, bangga dan angkuh. Dia rasa gitu. Tapi kalau dia tu merasakan bahawa segala tadbir, segala pengaturan perkara, segala pengaturan peristiwa, segala penyusunan tragedi dan kejadian, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat. Jadi dia ni bergerak secara zahir kerana menjalankan tugas dia sebagai hamba abdi kepada Allah, kepada hamba kepada Allah, pada masa yang sama dalam hatinya beriktikad, berpegang, berprinsip
berakidah bahawa segala tadbir urus itu sebenarnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang tu dulu. Sampai situ. Sampai situ okey tak? Boleh boleh Jadi maknanya jangan pula dia pemalas. Hari tu kita dah ceritakan mana tugas dia malas. Lepas tu kita kata kenapa kau tak pergi kerja? Aku serahkan segala urus takbir alam ini kepada Allah. Kerana Allah yang maha mentadbir, al-mudabbir. Tapi betul dari satu sudut, salah dari satu sudut, akhirnya jadi salah. Betul dari satu sudut, menyerahkan segala urus tadbir alam ni kepada Allah. Dan kita hakikatnya tidak ada campur tangan apa pun pada ketentuan-ketentuan dan urus tadbir Allah. Betul. Tapi membuat keputusan untuk bermalas-malas dalam hidup, itu salah. Itu salah. Yang itu namanya melanggar perintah Allah. Jadi sekarang kita tak nak cerita kerja kita tak nak cerita tentang perkara tersebut. Kita nak cerita dalam hati kita ni macam mana kita berpegang tentang tadbir Allah. Tadbir Allah maknanya penyusunan Allah, pengaturan oleh Allah, penentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok sikit dulu. Apa kata pengarang? Tajuk dia, serahkan tadbir kepada Allah. Okey. Dan adalah muallif maknanya pengarang. Pengarang kitab ini. Dan adalah muallif rahimahullahu ta'ala, pengarang ini mendatangkan kepada masalah ini, mendatangkan maknanya membawa tajuk ini, membawa permasalahan ini, perbicaraan ini, antara segala kalamnya dalam tadbir, dibawa perbahasan ini dalam semua huraian-huraian dia dalam bab menceritakan tentang tadbir. Kenapa? Kenapa pengarang bawa masalah ni dalam huraian dia, dalam kalam dia, dalam syarahan dia berkenaan tadbir ni? Kerana meninggalkan ia akan dikau pada demikian itu. Kerana apa? Kalau kita meninggalkan tadbir, kita tak rasakan diri kita yang mentadbir semua urusan kita. Kita tinggalkan benda itu. Tinggalkan kepada siapa? Kepada Allah lah. Serahkan urusan tadbir itu kepada Allah. Baik Yang mana wujudnya tadbir itu, kalau wujudnya rasa mentadbir dalam hati kita, kita rasa kitalah yang susun semua tu. Kita rasa kitalah yang hebat kerana dapat merancang. Kita rasa kitalah yang tepati masa kerana kitalah yang dapat mengurus semuanya dengan baik. Wujudnya rasa tadbir itu tiada diperolehi baginya dan juga faedah. Sebenarnya tak ada apa-apa yang kita boleh dapat daripada itu dan sebenarnya langsung tidak ada faedah. Kerana bahawa himmah, keinginan, semangat untuk berbuat itu, apabila ia, saya tambah sikit, apabila ia tiada memberi faedah, ia kepada sesuatu dalam mencarikan ia akan segala kota takdir, maka betapa maknanya macam mana boleh memberi faedah di dalam demikian itu tadbir. Kat situ dia letak titik. Saya bagus kita buat cara ayat dia dalam bentuk persoalan. Jadi maksudnya gini, kalaulah keinginan kita, kemahuan kita untuk terlibat campur tangan dalam tadbir itu, kan dia tidak boleh apa-apa pun mengubah ketentuan kota takdir, maknanya ketentuan Allah. Maka macam mana kita nak katakan bahawa kalau kita merasa kita mentadbir itu dapat memberikan sebarang faedah kepada kita? Hakikatnya macam mana nak memberi faedah kepada kita? Dan tiadalah faedah di dalamnya. Sebenarnya tak ada faedah pun kalau kita merasa bahawa kitalah yang ada kekuasaan mentadbir segala urusan kita. Ini hati dalam hati, bukan perbuatan luaran kita. Perbuatan luaran kita tu cerita lain. Ini apa yang kita yakin dan kita pegang di dalam hati secara hakikat.
Jadi oleh kerana demikian kata muallif. Muallif tadi maksud apa? Apa maksud muallif? Pengarang. Pengarang, penyusun. Kalau muallaf, orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima agama Islam. Kira-kira masuk Islam lah. Kita sebut muallaf. Yang ni muallif. Jadi oleh kerana demikian, maka muallif pun berkata, apa kata dia? Arih nafsaka minat tadbir. Rehatkanlah, rehatkanlah olehmu, rehatkanlah. Dekat situ dia tulis senangkanlah kan. Okey saja. Rehatkanlah. Maknanya tenangkan diri kamu, relaxkan, tak payah sibuk-sibuk. Senangkan diri kamu, rehatkan diri kamu daripada tadbir. Maknanya jangan kita merasa yang mana kita ni mentadbir apa? Mentadbir susunan hidup kita. Jangan merasa begitu. Jangan merasa bahawa kitalah yang membuat apa keputusan-keputusan dalam kita bukan buat keputusan. Kitalah yang menentukan segala apa perjalanan dalam hidup kita. Jangan sampai rasa macam tu. Jadi arih nafsaka minat tadbir. Arih nafsaka minat tadbir. Jadi artinya apa? Senangkan dirimu daripada tadbir tu maksudnya apa? Artinya dari rehatkan. Rehatkan. Kita tengok jap internet saya ni tengah jap. Dia kata apa? Artinya rehatkan diri kamu daripada, rehatkan diri kamu tu, arih tu, tenangkan, senangkan diri kamu tu, maknanya bukan rehat tak bekerja. Jangan silap saya faham. Bukan rehat maknanya malas. Bukan rehatkan senangkan diri kamu tu maknanya tak buat apa-apa tindakan. Bukan. Tapi rehat kat sini hati kita. Rehatkan hati kita daripada berfikir dalam urusan qut. Qut maknanya makanan. Dalam urusan qut maknanya urusan makanan. Dan juga dalam urusan rezeki. Dan barang lain daripadanya. Daripada barang yang ditakut. Barang yang ditakut maknanya apa-apa yang ditakuti. Dan barang yang diharap. Daripada apa-apa yang diharap. Okey, sampai situ nanti dulu. Sampai situ nanti dulu. Sampai situ nanti dulu. Kita kena ulang balik semula kat situ. Okey. Ertinya. Perlahan-lahan. Ertinya. Ertinya tu saya tambah. Rehatkan. Dia sambungan daripada atas tu. Arih nafsaka. Rehatkan diri kamu. Daripada berfikir dalam urusan pekerjaan. Dia tulis situ kan. Kod. Dia fikir urusan maknanya pekerjaan. Kod maknanya makanan. Dan rezeki. Dan barang lainnya. Dan barang tu maknanya perkara-perkara lain. Hal-hal lain. Daripada barang yang ditakut. Maknanya apa-apa yang kita takut. Dan barang yang diharap. Iaitu apa-apa yang kita harap. Jadi, gini. Kita ni daripada sibuk kita fikirkan besok kita ni makan apa, bulan depan nak makan apa. Kita asyik sibuk benda yang tak perlu kita fikir sebenarnya dari segi hati kita. Fikir rezeki kita besok macam mana, kemudian apa yang kita takut sangat. Lepas tu kita duk fikir sangat apa yang kita harap sangat di masa akan datang. Maka kita terlalu banyak sangat fikir benda yang kita tak perlu fikir. Sebenarnya kita ni seolah-olah tidak meletakkan kepercayaan kepada urus tadbir Allah. Kita seolah-olah macam kita rasa macam semua tu adalah kita yang tadbir sendiri. Seolah-olah kita rasa begitu. Jadi kenapa kita letak keraguan pada Allah? Ini cara tasawuf lah. Dia panggil, kenapa kita letakkan keraguan pada Allah dalam mengurus tadbir kita, rezeki kita pada hari esok? Kenapa kita letak keraguan kepada Allah? Seolah-olah kita ni merasakan bahawa esok ni kita bimbang nak makan apa.
Seolah-olah kita tak letak kepercayaan kepada Allah. Betapa hari esok kan urus tadbirnya Allah juga. Kita rasa apa? Rasa sedih sangat, rasa bimbang sangat, rasa risau sangat pada hari esok. Kenapa terlalu rasa risau yang melampau? Bukankah urus tadbir hari esok bukan apa yang ada dalam otak kita? Otak kita tak boleh mentadbir hari esok. Ada orang dia fikir besok akan ada penjahat datang. Otak kita ada kuasa mentadbir orang jahat ke? Contoh saja, nak bagi faham. Sama-sama kita faham. Ada orang dia fikir, oh besok nanti ada musuh dia datang ke sini. Soalnya, otak kamu tu ada kekuasaan ke dalam mengurus mentadbir kedatangan penjahat itu pada hari esok? Kan tak ada. Yang mentadbir seluruh alam ini, termasuk yang mentadbir bagaimana penjahat itu untuk datang atau untuk tidak datang. Itu kan semua yang mentadbir hakikatnya kan ke Allah. Jadi kenapa kita tidak arih nafsa anfusana, kenapa kita tidak merehatkan diri kita daripada sibuk berfikir tentang urusan tadbir alam ni? Patutnya kita fokus hanya pada urusan kita, urusan tanggungjawab kita. Yang kita patut fikir, kita tak fikir, iaitu dosa kita, ibadah kita, kewajipan kita. Yang kita bimbang benda yang kehadapan. Kita ingat itu berfikir jauh. Bukan. Kita ingat itu namanya memikirkan masa depan. Bukan. Kenapa Hajar pening? Saya ni banyak fikir. Bukan banyak fikir. Saya ni banyak salah fikir. Bukan banyak fikir. Banyak salah fikir. Sebab dia terlalu banyak fikir nanti bulan depan nak makan apa. Nanti minggu depan nak makan apa. Nanti besok ada orang datang. Ini. Ya Allah. Awak berfikir tentang sesuatu yang mana sesuatu itu adalah urus tadbirnya kan Allah. Kenapa tak serahkan tadbir itu kepada Allah? Orang itu datang atau tak datang, itu kan tadbir Allah. Kalau Allah tadbir dia untuk hari esok dia datang, maka dia datang. Kalau urus tadbir Allah, Allah mentadbir dia tidak datang, kita bimbang sejuta bimbang pun dia tak akan datang juga. Kalau urus tadbir Allah, esok dia akan datang, jawapan dia, kita sejuta kali terlupa pun dia akan datang juga akhirnya. Jadi kenapa kita terlalu begitu sehingga tidak menyerahkan tadbir kepada Allah? Ini tips penting untuk kita mendapat ketenangan hati, ketenangan jiwa. Serahkan tadbir itu kepada Allah. Okey. Baris yang kedua tu. Masuk baris ketiga. Dan kembalikan maknanya serahkan olehmu kepada Tuhanmu yang memerintahkan akan dikau dengan tadbirnya. Jadi serahkanlah diri kita. Kembalikan maknanya serahkanlah diri kita kepada Allah. Yang mana Allah yang memerintahkan kita segala perintah sesuai dengan pentadbiran Allah. Jadi kitalah kena serahkan segala urusan itu kepada Allah. Ini hati-hati. Bukan bermakna tak buat. Ustaz, kalau gitu, kalau kita dah serahkan tadbir kepada Allah, kalau penjahat itu datang esok, maknanya hari ni kita tak payah buat apa-apalah. Kita tunggu depan rumah supaya dia colek kita. Bukan. Zahir kita menyiapkan segala persiapan. Zahir kita menyiapkan segala benteng. Zahir kita menyiapkan segala kelengkapan. Zahir kita usahakan segala perlindungan. Tetapi dengan catatan, dalam hati kita, kita yakin bahawa apa yang berlaku di hadapan, apa yang berlaku pada saat ini, semuanya kita serahkan tadbirnya kepada Allah. Tadi ingat tadi, barang apa yang ditakut, barang apa yang diharap. Kita harap sangat orang tu datang di masa hadapan. Sampai kita ni terlarut dengan perasaan itu, saya harap sangat anak saya datang minggu depan. Saya harap sangat dia sampai pada hari Sabtu ni. Saya tinggi sangat pengharapan. Sederhana sajalah. Apa yang berlaku di hadapan pada minggu depan hari Sabtu, hari Ahad. Hakikatnya urus tadbir itu adalah ditentukan oleh Allah. Serahkan tadbir itu kepada Allah. Kerja kita doa. Mudah-mudahan anak dapat balik pada ujung minggu ni. Tapi mesti meletakkan kepercayaan, keimanan, keyakinan betapa segala apa yang berlaku nanti pada hari Sabtu atau hari Ahad
tadbirnya adalah Allah. Bukan anak kita sebenarnya. Bukan kita sebenarnya. Sebenarnya Allah. Kalau dia balik, itu hakikatnya adalah tadbir Allah menentukan dia balik. Kalau dia tak balik, jawapan dia itu pun hakikatnya adalah tadbir, susunan, pengaturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu catatan dia begitu. Boleh? Ini hakikat dalam hati yang kita percaya. Jangan pula zahir benda, zahir perbuatan tak buat apa-apa. Tak boleh. Jangan. Zahir perbuatan ada urusan kita lain. Zahir perbuatan, kerja, tanggungjawab, itu cerita lain. Kita tak nak cerita tajuk tu. Jangan campur. Hari tu saya dah cakap dah. Pisahkan dua tu. Sekarang kita cerita tentang keyakinan hati kita. Jadi kan saya dah pesan minggu-minggu lalu, tak ada soalan yang tanya, Ustaz, kalau kita dah tahu kita ni sakit sampai mati, memang tak baik-baik, buat apa kita pergi hospital makan ubat jumpa doktor? Ni dah jenis soalan campur. Jawapannya dia kena tengok episod 1. Episod 1, episod 2. Jangan campur. Kita nak cerita tentang keyakinan kita, urusan Allah ke atas kita. Apa yang kita nak yakin? Urusan Allah ke atas kita, urusan Allah kepada kita. Serahkan tadbir kerana segala penyusunan, pengaturan, takdir, ketentuan dan juga tadbir, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kata pengarang lagi, dan duduknya engkau serta Allah atas prinsip, atas pegangan, di bawah qadam orang yang suci dengan ikhlas. Maknanya duduknya kita, keyakinan kita berserta dengan Allah, maknanya keyakinan kita kepada Allah atas dasar, atas prinsip bahawa kita ni di bawah qadam orang yang suci dengan ikhlas. Kita ni di bawah tunduk pada segala ketentuan yang diurus, yang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Dan tinggalkanlah olehmu akan tadbir. Dalam hati kita, tinggalkan tadbir. Tinggalkan rasa yang kita boleh kontrol hari esok. Tinggalkan perasaan yang kita rasa yang kita boleh kontrol keputusan takdir pada hari esok. Anak kita mesti balik. Suami kita mesti ada kat rumah. Lepas tu makanan mesti dapat. Kenduri mesti jalan. Apa aktiviti mesti wajib jadi ada. Tak. Urusan tadbir kita serah kepada Allah. Kita boleh ada keinginan, tetapi dengan keyakinan segala apa yang berlaku dulu, sekarang dan yang akan datang, hakikat tadbir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata pengarang, dan tinggalkanlah olehmu akan tadbir. Tadbir itu maknanya apa? Merasa diri sendiri yang menentukan pengaturan, penyusunan dan juga pentadbiran. Jangan merasa itu. Yang itu tinggalkan. Bukan tinggalkan perbuatan menyusun. Ustaz, kalau gitu saya dah buat kerja ni, saya dah buat program dan 30% saya susun, saya tinggalkanlah Ustaz pentadbiran dan penyusunan program ni. Itu maknanya dia cerita zahir perbuatan. Zahir perbuatan buat macam biasa. Yang saya cerita ni bukan zahir perbuatan, bukan zahir tindakan, bukan zahir amalan, bukan anggota badan, bukan tangan, bukan kaki, bukan mata, bukan telinga, bukan mulut. Yang saya maksudkan ni hati. Hati. Kita buat program ni, kita susun program ni, buat jemputan, buat WhatsApp, buat link, buat apa, kita sedang mentadbir. Tapi dalam hati kita bergerak, apa sahaja yang berlaku pada akan datang, pada esok, pada 1 jam ke hadapan. Dengan keyakinan, hakikat tadbir tu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan segala tadbir itu kepada Allah. Tinggalkan olehmu tadbir itu dalam hati. Merasa dirilah yang membuat segala penyusunan yang berlaku pada hari esok. Merasa dirilah yang menentukan apa jenis makanan pada hari esok. Merasa dirilah yang boleh ada kekuatan untuk merancang apa yang nak dilakukan pada esok hari, minggu depan. Tak ada. Semua tadbir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintah pada hari esok, maka kita sangat syukur kepada Allah kerana apa yang ingin kita lakukan itu Allah perkenan. Kerana Allah memberikan tadbir ke atas kita, kita dapat melakukan perkara tersebut pada hari esok dan isinya adalah amal soleh
sesuai, sama, seiring dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, hakikatnya kita dapat buat segala amal baik soleh itu, hakikatnya juga adalah tadbir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita rasa syukur sangat-sangat, beruntung sangat-sangat, bertuah sangat-sangat, kita rasa cinta kita kepada Allah semakin bertambah. Bagaimana dia yang mencipta kita, yang sepenuhnya menguasai kita, yang dia bagi peluang kepada kita untuk beramal soleh, sedangkan hakikatnya dialah yang menjadikan kita boleh beramal soleh. Lepas tu dia jugalah yang memberi pahala kepada kita. Kemudian dia jugalah memberi ilham kepada kita untuk memikirkan tentang hikmah. Sedangkan kita mampu memikirkan hikmah itu pun adalah segalanya dalam tadbir Allah. Dan kemudian setelah itu seseorang dimasukkan ke dalam syurga, maka dahlah begitu semuanya Allah beri. Dan kemudian dia pula Allah tempatkan ke dalam syurga, Allah beri pula dia menikmati nikmat yang disediakan oleh Allah. Jawapannya nikmat Allah tu terlalu banyak. Semakin kita cerita, semakin merasa diri kita tidak ada apa-apa. Semakin kita cerita tentang hakikat diri kita ni, semakin kita merasakan sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Jadi dari jalan mana saya nak sombong? Tadbir diri saya tak boleh. Tak boleh, saya tak mampu nak tadbir diri saya. Yang saya buat, konon-konon saya rasa saya dah buat ini, dah buat itu, saya dah susun ini, saya dah buat amal soleh ni, saya dah buat. Awak siapa? Awak siapa? Siapa awak? Awak nak kontrol kelipan mata pun sebenarnya awak tak mampu. Awak nak kontrol perjalanan darah pun sebenarnya awak tak mampu. Awak nak kontrol jumlah oksigen yang disedut pun sebenarnya awak tak mampu. Awak nak startkan degupan jantung pun sebenarnya awak tak mampu. Cuma bila Allah pinjamkan sikit, mampu untuk urus tangan, mampu untuk urus kaki, kita rasa macam kita punya. Kita rasa macam kita bagus. Kita rasa macam kita ni cantik, kita ni bagus, kita ni. Hakikatnya kita tak ada. Cuma kita ni diberi daya, kekuatan. Jadi kita rasa kita. Na'udzubillah, kalau dilumpuhkan tangan, baru kita tahu sebenarnya kita tak ada daya. Kalau kita dilumpuhkan kaki, dibisukan mulut, dipekakkan telinga, dibutakan mata, baru kita sedar rupanya kita nak celikkan mata sendiri pun tak boleh. Kita nak dengarkan telinga sendiri pun tak mampu. Kita nak cakapkan mulut kita sendiri pun kita tak mampu. Sebenarnya, cuma kita dah biasa guna dan ada kemampuan, jadi kita rasa tadbir kita, urus kita, esok kita nak tentukan apa, mesti macam ni, mesti. Kita rasa semuanya nak mengikut kehendak kita. Jadi pengarang ni nak mengajak hati kita supaya kita merasakan balik kehambaan diri kita kepada Allah, iaitu dengan cara apa? Serahkan segala tadbir itu kepada Allah. Serahkan tadbir itu kepada Allah. Jadi kata pengarang tadi apa? Dan tinggalkanlah olehmu akan tadbir. Tadbir itu bukan secara fizikal, tapi dalam hati. Merasa kitalah yang mentadbir, kitalah itu tinggalkan. Bagi Allah jua. Maknanya milik Allah jua. Yang mendirikan bagi kamu pada barang yang telah diakui, ditentukan. Diakui itu tetap sikit, ditentukan. Sebelum wujudnya kamu. Jadi dia kata, bagi Allah juga yang mendirikan kamu pada barang yang telah ditentukan ke atas kamu sebelum wujudnya kamu. Ini bagi Allah juga, segalanya milik Allah. Milik Allah. Jadi orang-orang soleh terdahulu tidak terlalu sibuk memikirkan esok makan apa, esok duduk mana, esok jumpa siapa. Tidak terlalu memikirkan. Tapi bukan bermakna tak buat perancangan. Jangan salah faham. Orang nak musafir buat perancangan. Tetapi tidak memestikan benda itu mesti ikut sebagaimana apa yang dia rancang. Tapi lebih kepada pengharapan. Dalam jiwa dia, menyerahkan segala tadbir kepada Allah. Hanya memikirkan apa kewajipan, tanggungjawab, kemestian yang kita buat pada saat ini. Kerana mati kita sekejap lagi. Oleh kerana kita dah nampak mati kita sekejap lagi. Orang kalau dah tahu, contoh
Kalau dah tahu. Tapi kita tak tahu. Kalau kita dah tahu, kejap lagi kita mati tepat pukul 8. Ni sekarang 7.50. Pukul 8 saya nak berdesuk. Tapi katalah, saya ada perancangan ni. Pukul 8, saya dah kena gerak ni. Kereta dah dekat depan. Tinggal berdesuk je jalan. Nak kejar. Jadi, sekarang cerita dia, katalah, saya ni nampak. Ni bukan betul-betul. Bayangkan, saya nampak diberitahu saya mati pukul 8. Maka bila dah nampak kita mati pukul 8, kita terus hilang kita punya pengharapan kita nak pergi mana tadi, pukul 8, 8.30 nak ada urusan apa semua. Hilang pengharapan. Dan hilang juga yang namanya perancangan kita. Dah terus lupa, aku dah mati pukul 8 nak pergi pukul 8.30 buat apa? Jawapannya kita hanya fikir tanggungjawab kita, segala tadbir yang 8.30, pukul 9 ni, jawapannya kita serah semuanya kepada Allah, kita tak tahu. Yang penting sampai pukul 8 ni apa yang aku kena buat. Last sekali peluang. Tapi oleh kerana kita kan tak nampak. Oleh kerana kita tak nampak, janganlah kerana kita ni tak nampak dan tak tahu, menjadikan kita ni rasa seolah-olah kita ni yang ke hadapan semua di bawah tadbir, semua di bawah pengaturan susunan kita semata-mata. Tidak. Sama ada kita tahu mati bila, yang mana sebenarnya kita pun tak tahu mati bila. Hakikatnya benda yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang. Segala tadbir itu adalah semuanya di bawah kekuasaan dan pentadbiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengarang mengingatkan apa? Allah jua yang mendirikan bagi kamu, mendirikan maknanya menyiapkan, menjadikan bagi kamu barang-barang yang telah diakui, barang-barang yang telah pun ditentukan sebelum wujudnya kamu. Sebelum wujudnya saya ni mak bapaknya siapa, saya ni makannya banyak mana, saya ni pergi sekolah ke apa, saya ni belajar banyak mana, saya ni jumpa siapa. Kan semuanya sudah diakui sebelum wujudnya saya. Semuanya sudah ada. Jadi kita tahu yang tadbir di hadapan semuanya telah ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang kita pengarang nasihatkan, kita tengok di situ, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Maka barang yang berdiri dengan dia lainmu daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat, maka jangan engkau dirikan padanya bagi dirimu. Maksudnya apa? Fama, apa-apa, qama bihi ghairuka, apa-apa orang yang dilaksanakan oleh orang selain daripada kamu, anka, untuk dia menjauhkan, mengelak daripada kamu, la taqum, menjauh dari kamu, menyisih dari kamu, la taqum bihi li nafsika. Tak perlu kamu dirikan dia untuk diri kamu. Baik, sini. Satu benda yang kalau memang Allah dah jauhkan dia daripada kita, maka tak payahlah kita sibukkan hati kita untuk menjadikan benda itu berada pada diri kita untuk diri kita. Jadi macam mana kita nak tahu? Jawapan dia kita tak tahu. Oleh kerana sebab kita tak tahu, maka kita serahkan urus tadbirnya kepada siapa? Kepada Allah. Contoh, saya ni menginginkan esok, contohlah, esok saya dapat sebungkus barang. Saya ingin dapat sebungkus barang. Katalah satu barang, sebungkuslah. Tak payahlah cerita apa bungkus atau bungkus barang. Tetapi kalau sesuatu itu dalam urus tadbir Allah, dia bukan untuk saya. Saya ingin dapat sebab saya dengar ada dapat tawaran, ada dapat offer dan sebagainya. Oleh kerana sesuatu itu di sisi Allah, rupanya bungkus barang itu adalah sesuatu yang Allah jadikan dia untuk selain daripada saya. Yang mana dia akan terjauh daripada saya. Maka tak perlulah saya terlalu berlebihan untuk memasang pengharapan, untuk menginginkan benda itu akan bersama dengan saya. Sederhana saja. Kita ada keinginan, okey-okey saja. Tetapi jangan sampai kita merasakan bahawa kita ni ada kemampuan, kekuasaan, pentadbiran, penentuan bahawa benda itu sampai kepada kita. Tidak. Kita ada keinginan, tapi kita lapikkan dia. Tampalkan dia. Kita alaskan dia dengan satu keyakinan bahawa sama ada aku dapat ataupun aku tak dapat. Urus tadbirnya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat, aku tunduk betapa bukan kepandaian aku, pengaturan, penyusunan dan perolehannya, tapi aku tahu itu hakikatnya tadbir oleh Allah.
Kalau tak dapat, aku tidak merasa sakit hati, aku tidak merasa terlalu kecewa, aku tak merasa terlalu putus asa. Sebab aku tahu, aku tidak boleh berputus asa kecil hati dengan tadbir Allah ke atas aku. Bukan pada barang itu. Tapi aku latih, itu tadbir Allah ke atas aku. Kenapa aku harus kecewa dengan tadbir Allah? Kenapa aku harus merajuk dengan tadbir Allah? Allah tadbirkan pada saat itu aku tak dapat. Kenapa aku wajar? Di manakah layaknya aku sebagai seorang hamba untuk merasa tidak puas hati dengan tadbir Allah ke atas aku sekalipun berakhir dengan aku tidak dapat dengan bungkus barang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya semua. Masih ada Ustaz. Tengah hadam. Tengah hadam masa, Masya Allah. Tak apa, saya cuba pelan-pelan, santai-santai. Ada perkataan tu saya cuba ulang-ulang. Dan jangan risau, hari Rabu pagi saya akan tekankan berdasarkan ada 4 contoh. 4 kata-kata, 4 contoh, yang mana dari 4 contoh ini insya-Allah akan membantu kita serba sedikit. Seronok sebenarnya jadi hamba Allah ni. Sebahagian besar orang-orang soleh tu, kalau dah dapat jiwa hamba, mereka dah tak kisah dah, ya Allah. Apa nak jadi pun, bukan tak kisah maknanya tak ambil berat. Jangan salah faham. Bukan tak kisah maknanya tak ambil pot, tak bertanggungjawab. Bukan, bukan. Tak kisah hati. Bertanggungjawab, perbuatan zahir tak berhenti-henti beramal soleh. Kerana itu disuruh. Tapi ni tentang hati. Hati dia. Dia buat macam-macam usaha tak jadi. Hati dia tak kisah kerana aku suka seronok dengan tadbir Allah. Selagi mana aku tak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Setakat musibah. Mereka kata musibah itu adalah sunnah para nabi. Semua nabi terkena musibah. Kerana itu tadbir Allah atas aku. Yang mustahak jangan aku buat dosa saja. Dia buat lagi, buat lagi, buat lagi. Jadi cara dia berterusan gitu. Dia tak kecewa dengan tadbir Allah. Tak ada sibuk sakit. Sebab tu orang bayangkan orang kalau banyak sangat merajuk, banyak sangat sakit hati, banyak sangat kecil hati, banyak sangat terguris hati. Pada dasarnya tauhid sebenarnya. Ada masalah kat situ. Bukan bermakna kalau dah berakidah bertauhid langsung tak ada sakit hati. Bukan. Rasulullah sering disakiti. Bukan gitu maksud saya. Tapi kita dapat mengendali jiwa kita sebagai hamba. Kita tunduk pada tadbir Allah itu dapat merawat banyak penyakit-penyakit hati. InsyaAllah kita akan lihat pada hari Rabu nanti. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit dan kepada sahabat kita Zawiyah Jaafar yang akan menjalani pembedahan sebabkan kanser usus pada pagi ini, mudah-mudahan Allah permudahkan dan diberi syifa yang sempurna. Dan kepada para pelajar yang menduduki percubaan, peperiksaan percubaan SPM mudah dimudahkan dan berjaya dengan cemerlang. Dan juga syukran jazilan atas syarah kitab Hikam Jawi pada pagi ini. Jadi apa yang kita lihat, apa yang disyarahkan, apa yang berlaku itu adalah urusan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Moga kita mendapat ketenangan hati, jiwa kita menyerahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, barakah, tambah ilmu, teguh iman kita, dan teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz di kuliah pada hari Rabu nanti untuk lanjutan daripada syarah kitab Hikam Jawi. Jadi jangan lepaskan peluang bersama dengan kuliah Gema Nur Iman bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin. Dan sedikit pengumuman ataupun yang ingin dawawakan, iaitu majlis menyantuni anak yatim tahfiz Hamlatul Quran, majlis hatam Quran Gema Nur Iman yang akan diadakan di pusat pondok motivasi Hamlatul Quran Tanjung Karang pada 3 hari bulan 11 ini. Kepada yang
ingin turut serta, sila rujuk pada WhatsApp group. Masih ada kekosongan untuk ikut serta dalam rombongan ke pusat tahfiz tersebut. Kuliah duha kita pada pagi ini 8.15 minit dari sekarang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku Biografi Agung Rasulullah SAW, dan teruskan bersama dengan kuliah sebentar tadi. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Allah berkati hidup kita. Di setiap ikhtiar kita dibukakan pintu rezeki serta segala kebaikan duniawi dan ukhrawi kita. Jadi sebagai penutup, sekali lagi dipohonkan Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-Asr. Sudahi dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. Terima kasih semua.